Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil kerana sudi bersama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan kitab Qalbun Salim. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah yang telah lama bersedia di Google Meet. Terima kasih kepada grup Gemenur Iman, tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Puan Nurniati binti Mansur dan para barisan EJK-nya. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat, para sholihin, syuhada, alim ulama, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati majlis kita dan dapat berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah yang saya hormati seluruh pentadbiran Gemenur Iman di bawah kelolaan Puan Rosniati Mansur dan juga terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Kekanda Amira dan seterusnya ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya? Sihat ke? Alhamdulillah. Pertama dan selamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah. Dengan izin kita dapat bersama pada hari ini, iaitu hari Khamis. Hari Khamis bagi membicarakan kitab kita, iaitu Qalbun Salim pada muka surat ke-127. Boleh? 127 pada nota kaki syukur ataupun kufur. Syukur ataupun kufur. Kesimpulannya, berkata pengarang, sesungguhnya kesimpulannya seluruh pergerakan dan diammu itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kepadamu. Seluruh pergerakan dan diammu merupakan nikmat Allah yang paling besar kepadamu. Ialah tubuh yang boleh bergerak, tuan-tuan. Kita boleh berlari, kita boleh menggunting, kita boleh bercakap, kita boleh berlihat, dan diammu itu merupakan nikmat Allah yang paling besar kepadamu. Maka kata pengarang, oleh itu gunakanlah ia ke arah ketaatan supaya kamu tergolong dalam kalangan orang yang tahu tentang pemberian nikmat daripada Allah. Oleh itu gunakanlah ia ke arah ketaatan. Mana apa yang Allah berikan kepada kamu supaya kamu tergolong dalam kalangan orang yang tahu tentang pemberian nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya.
Apa yang diharapkan semoga nikmat itu kekal diberikan kepadamu. Ke kandang Mira kejap. Ada orang hantar Shopee pula. Kejap. Udah Shopee pula. Silakan. Okey, saya sudah letakkan. Suruh dia letak dekat luar pagar rumah. Tuan-tuan, dia suka kacau. Pagi-pagi tak ada kerjaan lain tau. Ustaz, minta maaf Ustaz. Saya tanda itu last 125 sampai 153 tu. Ustaz belum baca dia yang tu. Bukan dah ke tu? Kita last sampai yang tertengah tu, syukur atau kufur nikmat. Yalah, maknanya 127 lah. Yang bawah-bawah dengan yang belakang 126 Ustaz belum baca. Oh, 126 belum baca? Ya. Oh, okey, baik. Minta maaf. Yang berfikir sebelum baca ni dah lah. Ina, buku cetakan lama muka surat 125. Oh, ya ke? Ustaz 127 tu. Masya Allah. Okay. 127, Bonda Azrina, Kekan Azrina 125. Yang baik-baik. Teruskan Ustaz. Minta maaf. Tak apa. Kita dah cerita dah yang belakang ni. Dan disebutkan orang yang tahu tentang pemberian nikmat daripada Allah dan mensyukurinya. Apa yang diharapkan? Semoga nikmat itu kekal diberikan kepadamu kerana syukur adalah pengikat nikmat. Maksudnya, kalau kita nak nikmat tu kekal kepada kita, antara salah satu kuncinya adalah syukur. Faham? Mensyukuri dan menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita kepada ketaatan. Faham? Kita tak mau ditarik nikmat. Tuan-tuan. Ditarik nikmat sihat, ditarik nikmat sahabat-sahabat soleh. Kita tak mau, tapi syukuri. Maknanya, apa yang Allah beri, gunakan pada jalan yang tepat dengan ketaatan dan syukuri. Dan sebab bertambah nikmat tersebut. Siapa yang bersyukur, nikmat itu akan kekal. Siapa yang bersyukur, dia pengikat kepada nikmat. Siapa yang bersyukur, akan ditambahkan nikmat. Maknanya tuan-tuan dan rahmati Allah, ini cara yang diajarkan oleh ulama supaya nikmat itu kekal. Contoh, kan? Hari ini hidup kita, alhamdulillah. Kita ada kereta, kita ada rumah, kita ada basikal, kita ada oven, kita ada microwave, kita ada kabinet. Itu nikmat tuan-tuan. Itu nikmat bagi orang perempuan. Maksud di sini apa maksudnya? Maknanya kita kalau boleh tak mau kembali kepada saat yang dahulu kita tidak ada semua itu. Kita nak kekal sampai penghujung usia. Maka antara cara ulama ajar pada kita supaya nikmat itu kekal berada bersama dengan kita, yang pertama mesti dijadikan nikmat itu tujuan untuk ketaatan. Yang kedua, pastikan bersyukur. Dan yang ketiga, asbab syukur akan ditambah nikmat tersebut. Faham? Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebab tu syukur ni penting dalam kehidupan kita. Maka hari ni orang tanya, Ustaz, kalau satu hari nanti, jangan kita kata satu hari nanti. Sebab kita tak tahu apa yang terjadi. Cuma kita fikir hari ni macam mana nak kekalkan nikmat. Macam kita ada nikmat banyak. Kita ada nikmat keluarga, kita ada nikmat sahabat-sahabat yang baik. Macam mana kita nak kekalkan sahabat-sahabat kita ni sampai bukanlah ni saja, sampai ke syurga sekalipun. Kalau boleh, kita apa? Kita jadikan sebagai nikmat kekal. Maksudnya bagaimana? Kita ajak sahabat-sahabat kita ini kepada ketaatan. Kita syukuri dengan apa yang Allah Ta'ala berikan dengan kebaikan. Jaga kawan-kawan, jaga sahabat-sahabat perasaan mereka daripada kata-kata yang tidak baik. Dan disebutkan, jangan gunakan nikmat dapat bergerak dan diam ke arah maksiat supaya kamu tidak tergolong dalam kalangan orang yang kufur. Jangan gunakan nikmat dapat bergerak dan diam. Nikmat diam ni nikmat, bergerak pun nikmat. Tetapi digunakan kepada mereka yang melakukan maksiat. Supaya, kata ulama, kamu tidak tergolong dalam kalangan orang yang kufur
dengan nikmat. Maknanya apa? Jadi orang tak bersyukur. Makna siapa yang menzalimi dirinya dengan dosa, siapa yang menggunakan segala kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya dengan dosa. Di sini mereka itu telah termasuk dalam golongan orang yang kufur. Maksudnya apa? Kaki dia ada, tapi dia guna pada tempat yang tak betul. Tangan dia ada, tapi dia guna tangan tu tak tempat yang tak betul. Dia ada mata, tapi mata dia guna pada tempat yang tak betul. Dia ada telinga, tapi telinganya dengar pada tempat yang tak betul. Makna semua yang dibuat kezaliman ataupun dosa, bermakna ia dipanggil sebagai kufur kepada nikmat. Minta maaf ayah-ayah, ibu-ibu yang saya kasihi. Sebenarnya daripada syukur dan kufur, sebenarnya saya mengakui diri saya sendiri, kita sebenarnya banyak kufur daripada syukur. Boleh saya kata macam itu? Mungkin ada kata tak setuju, ustaz apa kata kufur? Sebenarnya kita banyak kufur daripada syukur. Tetapi bila kita belajar, kita akan belajar untuk bersyukur. Mungkin dulu kita kufur sebab kita belum belajar. Tapi hari ini kita sedang belajar untuk jadi manusia yang bersyukur dan cuba membawa diri kita untuk menjadi orang yang syukur atas nikmat, bukan kufur ke atas nikmat. Kadang kita banyak, kadang kan kita makan, tuan-tuan, tengok Rasulullah makan. Rasulullah makan, satu pun tak ada bekas ataupun sampai kuah yang ada pada pinggan ataupun tempat makan Rasulullah tak tinggalkan sikit pun. Kadang kita makan, minta maaf, nasi kadang tak habis. Kadang ayam pun masih banyak lagi boleh dimakan. Agak-agak kita ni dikatakan dalam golongan syukur tak tuan-tuan? Sedangkan ramai lagi orang nak makan tapi tak makan. Sebab tu saya kata sebenarnya, minta maaf, kita sebenarnya banyak kufur daripada syukur. Betul. Sebenarnya ternyata memang kita banyak kufur. Tetapi belajarlah hari ini untuk bersyukur. Sebab nikmat yang Allah Ta'ala beri ini tidak akan kekal. Ia akan menjadi pengikat pada nikmat yang Allah berikan adalah dengan sifat syukur. Sebab apa? Bila kita diberikan satu nikmat, kita tak bersyukur. Bila Allah tarik, bukan sebab Allah tak membagi, supaya kita belajar tentang syukur. Tapi bila mana kita bersyukur, Allah kata nak bagi banyak-banyak pun tak apa. Sebab apa? Hamba ku ni adalah hamba yang bersyukur. Kalau dia bagi lebih pun tak apa. Sebab dia seorang yang pandai bersyukur. Tapi kalau orang tu diberi sikit tak pandai bersyukur, malah mengkufurkan nikmat tersebut. Allah kata nak bagi lebih buat apa? Sik kufur saja. Bagi banyak-banyak pun tetap kufur. Baik aku bagi sedikit saja, itu pun kau dah kufur. Apatah lagi dengan yang banyak. Sebab tu syukur yang sedikit, insya-Allah lebih baik untuk mendapatkan lebih banyak. Apa guna tak dapat syukur yang kecil sedangkan meminta yang banyak-banyak? Cukuplah sekadar minta kepada Allah yang perlu dan kita syukuri, insya-Allah nikmat yang lain akan datang. Itulah nama keberkatan, itulah kesyukuran. Orang bersyukur, Allah janji akan tambah nikmat. Tengok Allah sebut dalam nota kaki 151. Apa kata Allah? Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa kata Allah? Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memberitahu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum, nescaya aku tambahi nikmatku kepadamu. Syukur Allah tambah. Hari ini orang kata, ustaz, sebab tu dalam rumah tangga, tuan-tuan rahmati Allah, antara punca kepada suami yang penuh dengan rezeki, antara punca mengalirnya rezeki suami dengan deras asbab daripada isteri yang bersyukur. Ada isteri dia tak bersyukur. Dia kata, abang tengok tu orang lain, dia bagi ke isteri dia, mas, abang apa kahwin dengan saya 5 tahun tak bagi apa. Tak boleh, kena bersyukur. Nanti Allah tambah. Sebab saya kata demikian, jadi manusia tak bersyukur, lama-kelamaan Allah tarik nikmat tersebut. Kan Allah kata, la azidannakum,
Wala in kafartum, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkah sesungguhnya azabku amatlah alakah. Kita nak mana? Nak azab ke? Nak tambah nikmat? Mesti kita nak tambah nikmat. Salah satu cara dia, mesti bersyukur. Terima kasih ya Allah. Hari ni pagi kita makan apa? Ha? Kalau Kanda Azrina tadi pagi makan apa? Roti telur. Roti telur. Ada tak kita doa, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hari ni berbagi kepada aku roti telur. Tuan-tuan, ada tak kita sebut terima kasih ya Allah? Tanda syukur. Orang lain belum tentu dapat makan roti telur. Betul tak? Bonda moda, saya tanya bonda moda. Hari ni makan apa? Ambuyat. Carrot cake. Carrot cake. Pernah tak kita rasa, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Aku bersyukur ya Allah, pagi ni aku dapat makan. Hatta kita dapat makan nasi lauk telur pun tak apa, tuan-tuan. Nasi panas, letak kicap, cap udang. Lepas tu telur dadak ke, apa tuan-tuan, telur mata ke. Letak sekali, kita dah rasa syukur dah, tuan-tuan. Kita rasa, ya Allah, seronoknya. Sebab apa? Ada orang makan tak ada telur. Tuan-tuan, ada orang makan lauknya dengan minyak masakan. Itulah lauknya pergi sekolah, balik sekolah. Bersyukur, tuan-tuan. Hari ini Allah Ta'ala berikan kepada kita rezeki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan, tuan-tuan? Hari ni ada tak hari ni kan, kalau kita dapat masak dekat dapur tu, kita tengok dapur kita, ketiak kita. Kita tengok, alhamdulillah, ada ikan, ada ayam, ada fish cat, ada burger. Dia tak sebut, ya Allah, terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, atas kurniaan rezekimu, ya Allah. Hak ni orang jadi bersyukur. Kita bangun pagi, tuan-tuan, kita tak perlu fikir pasal duit. Itu tanda nikmat, tuan-tuan. Ada orang, tuan-tuan, bangun pagi-pagi, dia fikir masalah. Duit aku tak ada, nak makan apa. Hari ni kita ada makan, patut kita bersyukur. Kita pergi dapur saja, tuan-tuan, macam-macam ada. Ada kentang, ada bawang, ada sayur sawi, ada sayur kobi, ada air deterjen, ada air dash lady. Maka syukurilah dengan apa Allah bagi. Bagi kamu banyak, kamu syukur. Lagi banyak Allah Ta'ala akan bagi. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Dan jangan kamu kufur. Sesungguhnya azabku amatlah. Kalau suami langsung tak bagi duit belanja, dia dah awal pula dia tanya. Belum lagi sempat nak habis, dia dah tanya dah. Dia kata, Ustaz, kalau suami tak bagi duit belanja, nak makan kena usaha diri dan tak ucap syukur pun, macam mana tu Ustaz? Dia kata, suami tak bagi duit belanja, sian suami dia. Siapa tak bagi duit belanja? Suami kerja apa, tuan-tuan? Kalau suami kerja roti canai, suami kerja cukup-cukup makan, apa sekalipun nafkah tetap wajib bagi. Hak RM10, RM10 lah. Hak RM10, RM10 lah. Nak kata hak ni aku ada duit belanja sikit, hak pergi buat belanja. Dia kata, Ustaz, nak makan kena usaha sendiri dan tak ucap syukur pun. Macam mana Ustaz? Kita ni jangan jadi manusia pentingkan diri sendiri. Dia kata, Ustaz, suami saya tak bagi makan. Belanja pun tak bagi. Terpaksa saya usaha sendiri. Usaha sendiri, tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, kalau suami kita kata, tak boleh kerja, tak boleh kerja. Tuan-tuan kalau kerja setakat nak cari duit belanja sendiri, abaikan tanggungjawab sebagai seorang isteri tak jadi. Tuan-tuan, patut kalau kita ada, suami kata, pilah cari kerja, buat belanja. Tapi patut kita bersyukur sebab Allah berikan keizinan pada kita melalui suami kita supaya dapat kerja. Tapi jangan bila kita kerja, kita jadi sombong. Marah kat suami kita. Abang kena ingat selama saya kahwin ni, abang tak bagi saya duit belanja. Saya asyik-asyik saya usaha. Elok saya hidup tak ada suami. Mulut kita kena jaga, tuan-tuan. Kerja-kerja. Ingat, tinggi mana gaji kamu, wahai isteri? RM15,000 ke? Gaji kamu RM20,000 ke? Gaji kamu RM10,000 ke? Gaji kamu RM6,000-7,000 ke? Kamu kena ingat. Tetap juga taat kepada suami yang paling tinggi menyebabkan kamu masuk ke dalam syurga. Sebab hari ni, tuan-tuan, ramai kes penceraian disebabkan isteri bekerja. Sebab apa? Dia merasakan dia tidak perlu seorang suami sebab dia boleh tanggung dirinya sendiri. Walaupun kita boleh tanggung diri kita sendiri, ingat, suami itu adalah suami kita. Suami kita wajib kita taat. Gaji kita RM15,000, gaji kita RM20,000, tetap wajib kita taat. Kalau kita diberikan keizinan untuk kerja,
kerjalah. Tetapi kena bersyukur, tanpa keizinan suami kita tak akan boleh kerja. Tanpa keizinan suami kita tak akan dapat kerja dan kita tak dapat cari rezeki. Bila ada kerja, suami beri keizinan, jaga diri kita. Jangan buat masalah. Kalau ada lebihan, bagi pada suami kita. Sebaik-baik sedekah seorang isteri adalah pada suami. Kan kita berkahwinan ini saling tolong-menolong, iaitu bertolakan, tolak ansur. Kita tahu suami kita tak dapat bagi kita duit belanja. Kita kerja ada lebih, bagi kat suami, bang, ni saya top up sikit lah duit abang, kesian abang kerja tak cukup-cukup. Itulah kita kata jadi satu orang yang saling faham, memahami. InsyaAllah. Wallahualam. Terima kasih Puan Salmah yang bertanya. Baik. Berkata Imam Syafi'i, Stakautu ila waqi'in summa waqi'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku, kata Imam Syafi'i. Waqi' tentang teruknya hafalanku. Maknanya dia kata apa? Waqi' tentang teruknya hafalanku. Maknanya Imam Syafi'i mengadu kepada guru dia. Imam Syafi'i ini tiba-tiba satu hari tu hafalannya jadi teruk. Imam Syafi'i ini hafalannya amat kuat. Fisherman here has had a little bit more success than us. Maaf Ustaz, iklan. Iklan. Maknanya Imam Asy-Syafi'i ini satu orang yang amat hebat hafalannya. Maka ketika dia bertanya kepada gurunya tentang hafalanku, lalu dia kata menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Bila hafalan tuan-tuan menjadi teruk, kita nak hafal, kenapa tak boleh hafal? Kadang kita dah baca berkali-kali tapi kita tak boleh ingat. Ustaz tu dah ajar berkali-kali dah kita asyik lupa. Sebab apa? Terlalu banyak dosa. Maka kata gurunya, dia menasihatiku, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maknanya, tinggalkan maksiat. Hafalanmu akan jadi baik. Sebab tu, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita tengok kenapa anak-anak kecil seperti budak-budak tahfiz, usianya 15 tahun, usianya 10, 11 tahun, 12 tahun dah boleh menghafal surah Al-Baqarah dan boleh menghafal sampai 3, 4, 5 juzuk, sampai 6, 7, 8 juzuk. Kerana apa? Mereka masih kecil dan dosa mereka tak banyak. Macam kita ni, ada kalanya orang tanya ustaz, kenapa kalau ustaz tu mengajar tak boleh nak faham? Kenapa ustaz tu ajar suruh hafal tapi tak boleh hafal? Antara salah satu puncanya adalah kerana terlalu banyak melakukan maksiat. Sebab itu kata guru Imam Syafi'i, kalau nak kuatkan hafalan, nak mudah menghafal, hendaklah kita meninggalkan maksiat. Tapi kalau kita sukar menghafal, maka maksiat itu masih bersarang dalam diri kita. Kat mana agak-agak kita? Kita mudah menghafal tak? Ataupun kita mudah ingat? Ataupun bila kita cepat lupa? Maka terlalu banyak maksiat dan dosa yang perlu kita bertaubat untuk kita mudahkan hafalan kita. Masya Allah, syabarakallah. Kan tuan-tuan? Dan kufur nikmat menjadi sebab nikmat tidak kekal. Nampak? Antara sebab nikmat tidak kekal adalah kufur. Mereka yang kufur kepada nikmat, antara puncanya adalah sebab nikmat itu tidak kekal. Dan yang kedua, sebab mendapat seksa pada yang berat pada hari kiamat nanti. Hari di mana semua anggota badan termasuk lidah, tangan dan kaki yang pernah digunakan ke arah kejahatan dosa semasa di dunia dahulu akan menjadi saksi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka semua itu akan diazab sebab kufur kepada nikmat. Sebab tu tuan-tuan, hari ini tuan-tuan kaya, hari ini tuan-tuan sihat, hari ini tuan-tuan semua ada keperluan cukup baginya, maka jangan kita hilangkan nikmat itu dengan sifat kufur. Kalau nak kekalkan, mesti bersyukur. Faham? Siapa yang kufur pada nikmat, nikmat itu takkan kekal. Akan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Dulu kan Allah bagi kita sihat. Tuan-tuan boleh berjalan. Jogging kita boleh. Apa lagi tuan-tuan? Karaoke. Gugusan hari-hari indah bersamamu Kamelia. Tuan-tuan.
sihat suara. Nanda, seronok berkaraoke. Tak pedulikan ku kerja, biarpun dia jadi sedap, tapi tak pernah mengaji. Tiba-tiba satu hari Allah bagi batu, suara hilang. Kat situ kenapa? Allah bagi suara, tapi kamu tak nak guna untuk baca Quran. Tak nak berzikir. Faham? Allah tariklah nikmat. Dulu badan kamu sihat. Tuan-tuan, badan kamu sihat, kaki kamu boleh berjalan. Mata kamu boleh nampak. Namun kelamaan, Allah ambil. Mata jadi rabun. Tiba-tiba kaki payah nak berjalan. Kena gaut. Sebab apa? Kamu sihat dulu, kamu tak pergi pun masjid. Allah tarik nikmat tu. Barulah kita terhencut-hencut. Barulah mata. Ni nak, ini surah apa nak? Oh, ni surah ni ya. Ini surah Quraisy. Ya. Lama kelamaan, Allah tarik nikmat tu. Sebab apa? Kufur. Sebab tu kita tak mau jadi orang kufur. Kalau hari ni kita sihat, kita boleh tarawih 20 rakaat. Kita nak terus tarawih 20 rakaat. Wallahu a'lam. Dan berkatanya Allah berkatanya Imam Asy-Syafi'i, wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdal li'asi. Dia memberitahuku bahawa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Nampak? Dengar tak? Bahawasanya ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Tanda Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, kata Nabi, Allah fahamkan padanya agama. Kerana apa? Hatinya telah bersih, dinodai daripada dosa. Maknanya kita ni kalau nak dapat ilmu, nak ilmu dapat diamalkan, nak ilmu tu menjadi satu tempat untuk kita jadikan sebagai pedoman, maka hendaklah kita jauhi daripada perbuatan maksiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faham? Ilmu tu cahaya. Dan cahaya Allah tak akan dapat kepada orang pelaku maksiat. Maka hari ini ibu-ibu yang belajar ilmu, hari ini ibu-ibu yang faham ilmu, ternyata ibu-ibu semua adalah bukan ahli maksiat. Didoakan juga agar ibu-ibu, ayah-ayah yang duduk dalam Google Meet ini adalah ahli syurga. Kerana apa? Allah memberikan kepahaman ilmu. Sebab tu kita jadi seronok. Sebab apa? Hari ini kita belajar ilmu. Ilmu ni tak semua orang dapat, melainkan kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ilmu itu cahaya. Cahaya Allah itu tak akan masuk kepada pelaku maksiat, melainkan kepada orang yang diinginkan oleh Allah, yang bersih daripada dosanya. Amin. Allahumma amin. Sebab itu ayat yang dirahmati Allah, orang hidupnya dalam kegelapan. Hidupnya tidak ada jalan. Hidupnya tidak ada pengakhiran. Hidupnya itu seolah-olah tidak menemui satu cara untuk hidup sebagai seorang manusia. Maka kembalilah dengan mencari ilmu. Sebelum mencari ilmu, taubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ilmu itu dapat memasuki tubuh kamu, lantaran itu kamu dapat mengamalkan dalam kehidupan kamu. Wallahu a'lam. Dan pada nota kaki 153 berkata Allah dalam surah Yasin ayat ke-65. Ni semua ni masyhur. Saya rasa kalau saya suruh baca pun boleh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka, kata Allah di akhirat. Kedua tangan mereka memberitahu kami dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka usahakan. Mulut kita terkunci, kaki dan tangan mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka usahakan. Mulut kita tutup, mulut ni bohong. Banyak cakap bohong. Besok yang menjadi saksi kepada kebaikan kita, kaki dan tangan kita. Wallahu alam. Dan berkata Imam Al-Haddad, seluruh anggota kamu adalah tanda-tanda nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar kepadamu. Dia mencipta semua itu untuk kamu, supaya kamu menggunakannya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin kat sini,
kata Imam Haddad, semua anggota kamu. Maknanya mata, hidung, mulut, telinga, kepala, tubuh kita ni semua Allah beri pada kita untuk apa tuan-tuan? Supaya kamu menggunakannya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kemungkaran, iaitu ketaatan, bukan kemungkaran. Ingat, sekali lagi saya ulang, semua anggota yang Allah beri adalah untuk ketaatan. Kalau dihitung semula daripada jumlah tahun, hari, bulan yang Allah berikan sampai pada hari ini, pukul 10.12 minit pada tahun 2023, kita kira balik daripada tahun-tahun yang lalu. Ada yang lahir 1983, ada yang lahir 1980, macam saya 1991. Kira daripada 1991 sampailah lani tuan-tuan umur saya 31, maka agak-agak apa yang telah kita gunakan untuk taat pada Allah. Kalau dihitung semula, minta maaf ayah-ayah pun dirahmati Allah, lebih banyak kita menggunakan sesuatu yang menyebabkan kemungkaran kepada Allah, bukan kepada ketaatan Allah. Patut kita rasa bersyukur sebab Allah tak ambil saat kita jahil dulu, saat kita menggunakan seluruh anggota untuk berbuat maksiat, tapi Allah tak ambil sikit pun kepada kita. Tetapi Allah beri ruang sampai hari ini kita hidup untuk perbaiki apa yang telah kamu lalui dalam kejahilan kamu, dalam perbuatan dosa kamu, maka kembalikan semula kepada diri kamu agar kamu dapat menjadi orang yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hitungkan dahulu sampai sekarang, memang ternyata mata, telinga semua kita menggunakan pada tempat yang tak betul. Tapi hari ini Allah izinkan kepada kita untuk hidup, untuk betulkan mana yang tidak betul, perbaiki yang mana perlu diperbaiki sampai satu saat kita menjadi ahli syurga. Dan jika kamu benar-benar, kata Imam Al-Haddad, menggunakan semua anggota itu untuk tujuan yang kerananya ia diciptakan seperti mengerjakan ketaatan dan seumpamanya. Kalau betul-betul kita guna, maka sebenarnya, kata Imam Al-Haddad, kamu telah mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat itu. Kalau betul-betul kita guna pada jalan yang betul. Tapi sebenarnya, dan maka sebenarnya kamu telah mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat itu. Dan jadilah kamu antara orang yang berbuat kebajikan dengan asbab digunakan. Dan kata Imam Al-Haddad, jika kamu menggunakannya pada tujuan sebaliknya, seperti mengerjakan maksiat, dan apa yang Allah kongsikan, Allah jadikan kepada kamu, kamu gunakan untuk mengerjakan maksiat, dan larangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat benda yang Allah tak suka, tapi Allah beri kepada kita, maka sebenarnya kamu telah mengkufuri nikmat Tuhan pada anggota-anggota itu. Dan kata Imam Al-Haddad, kamu dikira telah mengkhianati amanahnya yang telah diserahkan kepada kamu, sebab semua anggota itu adalah amanah-amanah Allah yang diserahkan kepada kamu. Maknanya, setiap tangan, kaki, mulut, mata, hidung, telinga adalah amanah yang Allah suruh kita jaga daripada kemaksiatan. Amanah kepada kita supaya melakukan ketaatan. Tapi kalau kita melakukan sebaliknya, yang baik maka kita mendapat syukur, yang jahat maka kita mendapat kufur. Maka yang menentukan baik dan buruk adalah diri kita. Yang menentukan sama ada kebaikan, keburukan adalah diri kita. Yang menentukan atas satu perbuatan itu adalah diri kita. Yang menentukan sama ada kita nak syurga ataupun neraka adalah diri kita. Sama ada kita ingin nikmat ataupun azab adalah diri kita. Ternyata semuanya adalah diri kita. Dan tak perlu dipersalahkan pada orang lain atas kejahatan kita. Dan tak perlu salah menyalah asbab maksiat yang kita lakukan. Sebab tubuh kita, kita yang jaga. Tubuh kita, kita yang jadikan sebagai cara untuk hidup. Maknanya kalau ada orang ajak maksiat pada kita, kita ikut, salah kita. Bukan salah orang yang mengajak. Sedangkan kita boleh menolak. Tapi kalau kita sendiri mengikut, maka kita memilih untuk melakukan maksiat. Tapi kalau orang mengajakkan kepada kebaikan, kita ikut, maka kita juga mendapat satu kebaikan. Tapi kalau kita menolak ajakan kebaikan, ia adalah satu amat yang tak baik. Maka di sini kita hidup ada pilihan. Sama ada kufur, syukur. Baik, buruk. Dosa, pahala, syurga atau
neraka. Itulah pilihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Tetapi semua itu bagaimana cara kita menjadikan anggota tubuh-tubuh yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sebagai ketaatan, kemaksiatan. Kita yang ada mata, kita ada telinga, kita ada mulut, kita ada tangan. Apa yang kita buat, semua akan dipersaksikan di hadapan Allah ketika mana di hari akhirat. Saat mulut terkunci, kita nak jawab apa? Kita hanya melihat kaki dan tangan menjadi saksi atas kebaikan kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ayat bantu rahmati Allah, kita dapat ubah diri kita. Kita perlu ubah daripada sekarang. Dahulu memang aku tidak baik, tapi hari ini aku nak jadi orang yang baik. Hari ini gunakan mata kita melihat benda yang baik. Gunakan mulut kita berkata yang baik. Gunakan telinga kita berkata mendengar yang baik. Gunakan kaki untuk melakukan kebaikan. Gunakan tangan untuk melakukan kebaikan. Seluruh anggota yang kita lakukan kebaikan, sebenar-benarnya kitalah orang yang bersyukur. Tapi sebaliknya, kitalah orang yang kufur. Wallahu a'lam. Dan kata ulama, ketahuilah, menjaga 7 anggota zahir ini daripada kesemua kejahatan dan menggunakan ke jalan kebaikan tidak sempurna melainkan dengan membersihkan rajanya daripada racun yang datang daripada sifat-sifat tercela. Maknanya apa? Menjaga 7 anggota zahir yang saya sebut tadi daripada semua kejahatan dan menggunakannya ke jalan kebaikan. Tidak sempurna melainkan dengan membersihkan rajanya hati. Hak lain, jaga adalah sebagai penawar membersihkan hati daripada racun yang datang daripada sifat-sifat riak, menunjuk, takabur, sombong dan bongkak, dengki, hasad, kedekut dan lain-lain. Apa yang dimaksudkan dengan raja bagi tubuh dalam badan manusia adalah hati. Tubuh yang zahir ini dijaga untuk sebagai ubat pada hati. Kalau tidak diubat pada hati, maka datanglah racun tadi. Maka sebelum racun datang, kita ubat dulu sebagai antibiotik, protector daripada racun yang masuk ke dalam hati. Apakah racunnya? Iaitu melakukan kebaikan dengan 7 anggota zahir. InsyaAllah hati bersih daripada racun-racun sifat-sifat mazmumah. Wallahu a'lam. Kita habis pada muka 129. Nanti kita akan masuk pasal yang kedua, iaitu menjaga 7 anggota batin. Tadi zahir, luaran. Batin adalah dalaman. Apakah dalaman yang disebutkan oleh ulama pada muka surat 130? Nanti kita sambung. Dipersilakan soalan. InsyaAllah sekiranya ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Ya, kekanda Amnira, yang kita boleh buka soalan. Atau kekanda Amnira dah tak ada, boleh ganti dengan Bonda Nori ni. Okay, Bonda Nori. Siapa ada soalan? Tadi pergi masak. Tak ada Ustaz, dekat bank. InsyaAllah. Tadi ada Boleh nak tanya? jemaah tangan tadi, siapa kan? Tak perasan nama. Ya, siapa nak Siapa? tanya? Silakan. Kalau ada soalan, silakan. Ada soalan? Ustaz, kalau tak ada yang bertanya, saya tanya dulu Ustaz. Dah, silakan kekanda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, pasal 7 anggota zahir ni kan, Ya. kadang-kadang pula kita dengar orang yang tak tahulah, macam saya ni perempuan, lebih kepada macam aurat semua, tu pun melangkah kepada tempat-tempat yang yalah, yang Allah tak suka. Tapi dengan mudahnya mulut berkata nak buat macam mana, dan Allah tetapkan saya macam ni. Ustaz ulas sikit Ustaz. Okey, baik, terima kasih. Dia kata Ustaz, Allah telah tetapkan saya seperti ini. Maksud dia meyakinkan sesuatu itu dengan mengatakan Allah telah takdirkan. Betul lah? Boleh bersama Ustaz? Ya, betul Ustaz. Baik, terima kasih kepada kekanda Azrina yang bertanya. Ini sepatutnya bukanlah saya yang melayakkan diri saya untuk jawab. Sebab saya lebih prefer soalan ini kepada yang mulia Datuk Abbas kita. Sebab dia mengajar tentang tauhid, tentang takdir. Takdir mubaram, qada mu'allaq dengan qada mubaram. Dia ada 2. Dia kata Allah telah jadikan aku macam ni. Soalan ni kena faham betul-betul. Kalau kita pergi jumpa penagih dadah, dan tuan, dia akan sebut apa? Aku dah Allah pilih aku jadi macam ni. Okey. Kalau kita jumpa pelacur,
Dia akan kata, Allah, Tuhan telah berikan jalan aku sedemikian. Kalau kita jumpa orang yang kaya, dia takkan kata Allah telah takdirkan aku kaya. Dia ada sebut tak? Allah takdirkan aku. Benda Azrina boleh faham maksud saya? Faham. Selalu kalau macam tu tak sebut pula kan? Betul Ustaz? Saya Dia setuju. tak sebut. Dia takkan sebut Allah telah takdirkan aku kaya. Tapi bila kita dalam keadaan kemaksiatan, dia sebut Allah telah pilih jalan aku macam ni. Tapi bila kita kaya, kita tak pernah kata pun takdir Allah yang kayakan aku. Pernah tak kita jumpa orang macam tu? Susah nak dapat ayat tu. Tak pernah. Jumpa orang kaya pun. Dia takkan kata Allah telah takdirkan aku kaya. Dia kata begitu. Sedangkan dia mesti tahu dia nak jadi kaya punya payah. Dia kena ke sana, dia kena ke sini, dia kena dapat. Sebelum dia usaha, sebelum nak kaya, mesti dia fikir macam mana nak kaya. Lepas dia dapat fikir, baru dia usaha. Lepas dia berusaha, baru dia dapat hasil. Bila dapat hasil, baru dia kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi dia tak kata Allah takdirkan dia kaya. Bermakna di sini ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Setelah ianya berlaku, baru takdir. Sebelum ia berlaku, bukanlah takdir. Makna di sini, manusia itu diberikan choice, iaitu pilihan. Makna di sini, sebelum kamu melacurkan diri kamu, ada tak pilihan yang kamu boleh buat? Sebelum kamu pergi ke tempat maksiat itu, ada ke tempat yang lain yang kamu tak boleh pilih untuk kamu pergi? Dekat sini, kamu tak boleh menyalahkan takdir. Sebab dalam kehidupan kita, mesti ada pilihan. Dan pilihan itu mestilah dipilih atas dasar iman. Macam contoh, kenapa contoh Kekanda Amira, dia kahwin dengan lakinya. Takkan dia duduk rumah saja, tak memilih. Lepas tu datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Ni saya ni, si Limah. Oh, Limah, anak kampung pagi seberang kah? Iya. Ni nak abak sikit, datanglah saja nak ziarah. Beginilah, aku ni nak cakap pun serba malu, kan? Anak aku tu berkenan dengan si Amira tu. Oh ya ke, siapa anak kau? Alah, yang laki tu, yang sulung tu. Itulah aku datang sini ni. Kalau boleh, nak cubalah, kutlah mereka ini. Suka sama suka ke. Kenal-kenal lah dulu. Dia pun datanglah suami bakalnya. So Amira pun tengok, bolehlah. Tengok gaya pun ada, tengok handsome pun bolehlah, tak berapa, tapi manis tu ada. Mesti ada buat pilihan, betul? Kita mesti ada pilihan. Kalau kita kata hati tak berkenan, kita akan kata mak, beratlah mak hati, mak nak terima. Rasa macam tak boleh lah mak. Makna kita boleh menolak. Kenapa kita tak ambil saja? Kenapa kita tak kata tu takdir? Maksud kalau orang tu datang, tengoklah mak, kalau takdir Mira macam mana? Kalau takdir Mira, dia lah. Mira ikut je, takdir. Tak, tuan-tuan. Dia kata, Mira ikut saja. Tapi takdir, tengoklah takdir macam mana mak. Kalau takdir dia lah mak. Tak ada. Kita mesti ada pilihan. Pilihan itu kita yang buat. Setiap pilihan kita yang akan tanggung. Wallahu a'lam. Faham tak Kekanda Azrina? Alhamdulillah, faham, nampak. Tapi itulah kan, bila kita berdepan dengan macam ni, Ustaz, nak hujah balik tu susah lah. Memang tak boleh. Sebab Imam kata, aku mampu berhujah dengan 10 orang yang memahami landasan ilmu, tapi aku tak mampu berhujah dengan satu orang yang tak memahami landasan ilmu. Maka tak boleh. Sebab tu kita kata hidup penuh dengan pilihan. Maka orang yang melacurkan diri, kenapa dia memilih untuk melacur? Mesti ada sebab-sebab dia memilih. Tetapi sebelum memilih, kena fikir dia ada agama dan agama yang perlu ditaati. Seperti mana saya sebut tadi,
Sebab tu Mira dia kata, bila datang bakal yang kata, mak, Mira rasa tak kena lah mak. Mira rasa cik nak lain lah. Tak nak lagu tu lah mak. Cik rasa nak orang Pening lah. Kata orang Pening ni cantik, tampan mak. Ada hitam manis katanya. Boleh ke mak? Hang nak orang Pening ke? Ya mak, dengar nasi kanak pandai masak. Contoh, dia ada pilihan. Tapi bila satu hari tu ada orang lain datang, tiba-tiba dia terima. Itulah takdir. Itulah hati yang menggerakkan penerimaan itu adalah Allah. Kalau kamu melakukan kebaikan, pilihan kamu, maka diberikan kebaikan. Tapi yang kamu buat tadi adalah pilihan kamu, maka yang kamu akan tanggungjawab. Istilahnya begitulah. Istilah mudah. Pilihan ada di tangan kita sebelum berlakunya takdir. Begitulah istilahnya kan. Kita dulu-dulu orang-orang dulu kan, Bonda Norini kan, Bonda Ros, Bonda Masroha kan, dulu kita kahwin-kahwin dulu kan, tak pandai bercinta-cinta ni. Kadang orang-orang tua datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daun selasih bunga teratai. Hamba datang membawa hajat. Ingin memetik puteri beliau. Dia akan berpantun. Dia akan berpantun. Maka si tuan rumah pun balas, buah mangga, buah cempedak. Apakan daya cempedak masak? Contoh. Dia akan mula berpagi-pagi. Masya Allah, tabarakallah. Maka dia akan nak berkenan. Kalau si punya, dia kata macam ni lah si Limah. Aku ni, bukan aku nak kahwin. Kena tanya si Mira tu dulu. Aku takut si Mira tu, entahlah ada tak ada jodoh. Tapi aku tengok si Mira tu elok dia. Pergi mengaji. Tak tahulah, kau tanyalah dia sendiri. Contoh kan. Maka jodoh. Maka itu pilihan kita. Maka kalau pilihan kita si dia, maka segala apa yang terjadi selepas itu tanggungan kita. Begitu juga dengan jalan kita. Kalau kita jalan yang kita pilih itu kejahatan, bermakna kita telah memilih satu jalan yang membawa mudarat kepada diri kita, asbab daripada dosa. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ada nak tanya lagi soalan? Silakan. Ustaz, dekat chat room Intan dengan adik Irma tanya. Ustaz baca. Adik Irma? Mana? Tak ada pun? Mira bacakan untuk Ustaz Mira. Siapa? Saya tolong baca Ustaz. Daripada Intan Rafiza. Ustaz, macam mana nak meyakinkan orang yang normal pada asalnya sebab tertentu jadi OKU dan menyalahkan orang lain. Menyalahkan takdir, puas nasihat, asyik putus asa saja. Baik. Saya bacakan satu doa ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya ni mana doa tu? Okey, yang dirahmati Allah. Dengar suara saya? Dengar Ustaz clear. Dengar jelas. Baik ya. Doa ini selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka as-sihah wal iffah wal amanah wa husnal khuluqi wa ridha'i bil qadari. Bermakna, ya Allah, saya memohon kepadamu agar diberikan kesihatan, dijaga dari sesuatu yang haram, amanah, baik akhlak dan ridha pada takdirmu. Ini doa ni kena baca hari-hari. InsyaAllah kita akan redha dengan apa yang dijadikan kepada kita. Jangan pernah menyalahkan sesuatu takdir yang telah diberikan kepada kita. Kalau orang sedemikian menyalahkan orang lain, di situ kita terlihat dia tidak beriman kepada qada dan qadar. Ini doa ini saya masukkan di dalam call message insya-Allah. Dan yang berikut dia kata, Ustaz, macam mana tak meyakinkan. Kita susah nak meyakinkan sebab kita tak berada di tempat dia. Tapi inilah keadaan yang perlu kita fahami. Sebelum bernikah buat tahajud, lepas tu nikah dengan orang tu. Selepas 8 tahun bercerai, itu kan takdir. Ya, itu yang berlaku. Dalam hidup kita tak minta. Pernah tak terfikir orang yang menikah tu 8 tahun kemudian dia bercerai? Dia tak akan bercerai. Dia tak akan pernah fikir penceraian. Orang yang berkahwin tak pernah fikir dalam kamunya penceraian. Tetapi penceraian ini adalah benda yang terakhir. Kalau ada 1 juta, dia nombor ke 100 juta. Maka penceraian itu bukan permulaan, tetapi pengakhiran.
Tetapi kalau orang tu dah istikharah, dah nama bukan jodoh, itu namanya takdir. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Okey, baik. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, Kalau tak ada, kita tutup sebelum Ada lagi satu tu Mira kat atas. apa dah tu? dah. Buat dah benda. Yang dia tanya kalau suami tak bagi duit langsung tu. Dia baca. Dah. Dah jawab dah. Oh dah jawab dah. Okey lah. Bonda tak ada apa nak tanya? Tak ada apa. Tanya ni Ustaz Tehat je tu okey. Kalau benda Nur tak bagi asam pedas, apa hukum dia? Astaghfirullahalazim. Tadi yang Adi Irma tu dah baca dah ke Ustaz? Semua dah. Dah baca dah? Dah, semua dah. Selesai. Benda Nur ini Hukumnya dia makruh. kena ngusik sikit. Makruh. Hukumnya makruh. Hukum dia makro benda Nur ini. Tu Bonda Wan cakap. Mana cakap. Tak boleh sampai dia hukumnya makruh. Oh ya, Dia betul. tak jatuh haram. Saya nak pergi rumah ni kat Si Kembangan. Datang Sabtu ni Ustaz. InsyaAllah. Baik, Bawa insya- apa-apa yang patut. Ustaz. Hari Sabtu ni Mira dengan Azrina turun kalau Ustaz nak turun. Oh, dekat rumah benda Nur ini. InsyaAllah. Sebab saya ada program sampai pukul 12. Pukul berapa sampai? Pagi. Dia orang pukul 8 dah sampai. 7.50 dah sampai kat Central Ustaz. Pukul 10 kita akan ada kat Sri Kembangan insya-Allah. InsyaAllah. Habis program pukul 12 saya datang lah. Baik. Bawa lah apa yang patut Ustaz. Nak cakap. Ustaz bawa botol Ustaz. Nak bawa apa lagi? Bawa perut. Baik. Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah benda ni, saya minta diri dua keluar boleh. Sebab anak balik sekolah pukul 10.40. Itu je lah rasa yang Silakan. selalu saya dengar Ustaz. Alhamdulillah, silakan. Semoga dipermudahkan Ustaz. Tutup Mira. Okey, terima kasih semua. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Jadi kuliah kita hari ni pada pukul 2 petang kita bersama dengan Ustazah Helen Sukuma Indah.